Assalamualaikum Insyaallah pada malam ini kita sambung masih lagi di bawah tajuk Jalan Usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambungan pada muka surat 317. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Qadir Isa Al-Azizi Al-Halabi wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita sambung muka surat 317. Atas itu kita ambil balik. Tingkat orang yang usul kepada Allah Ta'ala akan berbeza mengikut maqam dan hemah yang ada pada mereka. Dalam perjalanan menuju Allah, di antara mereka yang sampai ke peringkat wahdatul af'al secara taub dan syuhud. Segala pengorbanan diri dan juga orang lain semuanya fana. Dia mengecapi makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama." Dan bukan kamu yang melontar ketika kamu melontar, akan tetapi Allah yang melontar. Ini merupakan satu peringkat usul. Yang ini telah lepas pada minggu lepas. Sambungannya, ada di antara mereka yang sampai ke peringkat wahdatus sifat secara tahu dan juga syuhud. Dia mengecapi makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah." Dan tidak kamu kehendaki kecuali bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita akan baca pada malam ini. Ini termasuk dalam bab wahdatus sifat. Manusia yang menelusuri jalan ahlillah sampai kepada satu tahap, dia akan fana daripada melihat perbuatan diri ataupun fana daripada melihat sifat yang ada pada diri sendiri, dan seterusnya fana pada melihat zat diri sendiri. Mereka akan tenggelam dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun menganggap segala perbuatan itu adalah zahirnya daripada perbuatan Allah, dan segala sifat yang ada itu merupakan daripada sifat-sifat yang dizahirkan oleh Allah ataupun iradah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Dan segala yang ada di atas muka bumi ini adalah zahir dengan zahirnya zat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tak ada zat Allah, maka tidak adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan orang yang telah sampai kepada puncak makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikut ayat ini, inna hadhihi tadhkirah, ayat yang mula-mula ini, sesungguhnya ini merupakan peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan sesiapa yang ingin, dia akan mengambil peringatan ini sebagai jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah ini ayat nota kakinya 440, surah Al-Insan ayat yang ke-30. Wa ma tasyaa'una illa an yasha' Allah. Dan tidaklah mereka menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Di sini kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mendahului kehendak manusia. Apa-apa iradah daripada manusia yang lahir daripada jiwa manusia, keinginan untuk melakukan sesuatu, itu adalah hasil daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak punya apa-apa. Sebelum ini kita dengar perbuatan Allah Subhanahu wa taala
hatta kita tidak bergerak, kita tidak mampu untuk menggerakkan tangan sekalipun kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Yang ini pula dia menjelaskan kepada kita bahawa segala keinginan kita itu adalah hasil daripada kurniaan Allah, bukan keinginan kita berdiri dengan sendiri tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kefahaman yang biasa. Bila manusia tenggelam dalam kefahaman yang begini, mereka akan merasakan bahawa segala yang berlaku di atas muka bumi ini dan segala keinginan yang ada dalam jiwa manusia itu sebenarnya adalah keinginan Allah berdasarkan ayat ini. Wa ma tasyauna, dan apa sahaja dan tidak ada kehendak yang dikehendaki oleh manusia illa ayyasha Allah, kecuali kehendak itu adalah masyiah, keinginan, iradah daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari segi iradah manusia tidak ada. Apa yang lahir daripada iradah manusia itu adalah iradah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar bahawa kudrat, kekuasaan itu kekuasaan Allah, dan iradah itu adalah iradah Allah. Maknanya kekuasaan pun milik Allah, kehendak pun milik Allah juga. Jadi apa yang ada tinggal pada diri kita. Perbuatan bukan perbuatan kita hakikatnya, tapi zahirnya Allah menetapkan bahawa perbuatan itu perbuatan kita. Wa ma ramaita idz ramaita, mula-mula Allah menafikan perbuatan manusia, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kamu yang melontar. Idz ramaita, ketika kamu melontar. Ketika kamu melontar, maknanya Allah mengisbatkan, menetapkan bahawa perbuatan dari segi zahirnya Nabi yang melontar, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Dari segi zahirnya, dari segi syariatnya, kita, perasaan kita ingin buat sesuatu, ingin sembahyang, ingin berpuasa, ingin membeli dan sebagainya. Tapi hakikatnya di sebalik keinginan kita itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menggerakkan hati kita. Nak faham benda beginilah yang susah. Apatah lagi nak yakin. Kefahaman dia tidak akan datang kecuali setelah kita ada ilmu, kita belajar sikit. Bila ada kefahaman diiringi dengan amalan, maka kita akan faham sedikit demi sedikit apa kehendak Allah, apa perbuatan Allah, apa iradah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada diri kita. Jadi ini yang susah nak faham. Orang yang belajar menelusuri jalan ahlillah, dia akan faham melalui amalan dia, dan Allah bagi rasa kepada jiwa dia untuk memahami hakikat yang sebegini. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Jadi kehendak ini adalah kehendak Allah, datang daripada Allah, dijelmakan, ditajallikan ke dalam jiwa kita, hati kita, sanubari kita. Tapi apa yang lahir daripada dada kita itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengecapi makna hadis kursi, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, ataupun aku menjadikan pendengarannya, alladzi yasma'u bihi. Tak ada menjadikan di sini nih dari segi bahasa Arabnya, ya. Kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya. Maknanya pendengaran yang kita dengar ini adalah pendengaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara mudah kita nak fahamnya, dimasukkan aku menjadikan pendengaran yang dia mendengar dengannya. Kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya. Maknanya pendengaran kita ini adalah pendengaran Allah, pendengaran yang dianugerahkan Allah, pendengaran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah tak bagi kita mendengar, kita tak boleh mendengar. Sebab mendengar itu adalah ciptaan. Seperti mana pokok itu adalah ciptaan. Dua-dua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia diciptakan telinga. Telinga ini alat mendengar biasanya, kita faham begitu. Mendengar mesti ada suara. Tak ada suara tak boleh dengar. Kalau ada warna saja kita boleh dengar, tak boleh dengar. Jadi Allah gandingkan di antara ciptaan dia
telinga dan juga suara, baru boleh mendengar. Itu dari segi kefahaman kita. Tapi adakah bagi pihak Allah Subhanahu wa taala Allah mendengar dengan alat macam kita mendengar dengan telinga? Adakah Allah ini boleh mendengar bila ada suara? Tidak. Kalau Allah boleh mendengar dengan suara, maknanya kalau tidak ada suara, maknanya Allah tidak boleh mendengar. Tidak ada bunyi, Allah tidak boleh mendengar, maknanya Allah sama dengan kita. Kepahaman begini susah kita nak faham, kecuali Allah yang memberi kepahaman kepada kita. Doa-doalah semoga Allah memberi kepahaman kepada kita. Di samping kita belajar, Allah yang menurunkan kepahaman kepada kita. Sebab itu di sini disebut fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya, wa basarahu, dan aku adalah penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang dia mendengar dengan, yang dia melihat dengannya. Maknanya segala pendengaran, segala penglihatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lebih meyakini bahawa manusia yang ada telinga, ada kegendang telinga, dia boleh mendengar. Manusia yang tidak ada alat mendengar, dia tak boleh mendengar. Jadi di mana kekuasaan Allah ada dalam hati kita manusia? Seolah-olah bila dijelmukan sebab musabab di depan kita, kita lebih kepada sebab musabab. Sekiranya tidak ada sebab musabab, kita seolah-olah tidak meyakini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau dari pihak Allah, Allah ingin menjadikan pendengaran bagi manusia yang tidak mempunyai alat pendengaran pun boleh. Tapi sunnatullah, Allah ciptakan begitu. Bila turun hujan, kita akan basah. Bila ada matahari, air pun akan kering. Ini sunnatullah yang Allah tidak akan ubah kecuali untuk benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah pisahkan apa dia? Api dan membakar. Api itu ciptaan Allah, membakar itu ciptaan Allah. Bila Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah kepada manusia, Allah pisahkan di antara dua ciptaan yang kebiasaannya menjadi sebab dan juga musabab. Nak bakar Nabi Ibrahim tak hangus, bukan tak hangus, Nabi Ibrahim selesa lagi duduk dalam api. Walaupun tujuan dilontarkan ke dalam api itu adalah untuk mengazab Nabi Allah Ibrahim. Bagi orang kafir, sebab dan musabab ini tidak dapat dipisahkan. Tapi bagi orang Islam, sebab itu adalah ciptaan Allah, musabab juga adalah ciptaan Allah. Bila Allah nak, Allah boleh asingkan. Dan kepahaman kita juga kena asingkan di antara ubat dan juga penyembuh. Kalau kita yakin ada ubat, ada penyembuh, yakin luaran, itu boleh. Tapi hati kecil kita, dalaman kita, bila keyakinan kita sampai kepada tahap itu, dia akan merosokkan iman kita. Sebab bukan ubat yang menjadi penyembuh, Allah yang menjadi penyembuh. Ubat itu sebagai sebab sahaja. Sebab itu kita orang Islam, bila ada sakit ke, bila ada apa, sebelum kita ambil ubat, kita doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebelum kita pergi jumpa doktor, kita sembahyang dulu sunat 2 rakaat, minta Allah bagi kesembuhan. Ini adalah pengakuan golongan-golongan orang yang alim, orang yang faham tentang hakikat agama Islam. Tujuannya supaya manusia ataupun hati dia tidak terlalu bergantung kepada sebab luaran, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih. Jadi kalau manusia kejar doktor dulu, kejar ubat dulu, bismillah pun tak sempat sembuh, itu sudah melampau. Mengejar sebab dulu. Sedangkan Tuhan yang menjadikan penyebab kepada sakit kita, sebab kepada penyembuhan kita, kita tidak rujuk, kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang belajar ilmu tasawuf sampai ke tahap itu, mereka didik hati mereka yang zahir dan juga yang batin. Ini juga kata Syekh merupakan satu peringkat usul. Manusia yang sampai kepada Allah, dia akan faham begitu. Manusia yang usul kepada Allah, dia akan ma'rifah seperti mana ma'rifah golongan-golongan yang telah sempurna usulnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara mereka ada juga yang meningkat sehingga sampai ke maqam fana fi zat. Tak nampak sudah zat yang lain kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menyaksikan sifat segala sesuatu berlawanan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya keyakinan melimpah-limpah dan lisan hanya berkata, wujudi an aghiba 'anil wujudi bima yabdu 'alayya minasyuhudi. Kewujudanku adalah aku gaib dari wujudku, tidak memandang diri itu wujud di samping kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat segala sesuatu. Kalau kita wujud, Allah wujud, kewujudan kita sama dengan kewujudan Allah. Allah wujud kata wujud. Wujud. Jadi kita wujud kata wujud. Wujud. Bila kita sebut wujud, seolah-olah sama dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujudi an aghiba 'anil wujudi, ini yang disebut oleh alim ulama, kewujudanku adalah aku gaib dari wujudku. Tidak ada wujud diri sendiri. Yang dipandang hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Bima yabdu 'alayya minasyuhudi, dengan syuhud yang nyata ke atas diriku. Dia bila sudah fana daripada memandang diri sendiri, yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berada bagi pihak diri dia sudah. Kenapa? Dia gaib daripada memandang diri sendiri. Pada saat ini jiwa manusia yang makrifah sebegini, mereka akan berada bersama Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Hati mereka terlalu hampir. Makrifah mereka adalah makrifah yang sampai kepada kemuncak yang tertinggi. Tak faham susah sebenarnya sebab kita tak lalui. Secara ringkasnya begini, kita ni ada orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita rindui pun ada. Tapi kita ni, bila kita terlalu cinta kepada kekasih kita, ini cinta makhluk dengan makhluk. Bila kita terlalu cinta kepada kekasih kita sehingga kita lupa diri kita, tak terurus. Misai pun tak dipotong, rambut panjang pun tak dipotong. Kenapa? Tak ingat sudah diri sendiri. Sebab apa? Ingat kepada kekasih. Yang kita fikir, otak kita ni fikir apa? Fikir kekasih yang kita ingat. Hati kita pun bersama kekasih, pemikiran kita pun bersama kekasih. Bila disebut pasal diri kita, baju yang kita pakai ini baju kemarin lagi. Kemarin dulu pun sama juga. Mandi pun belum lagi. Tak ingat sudah kita mandi ke tidak. Makan pun sejak makan lagi. Kenapa tak ingat? Tadi sudah makan. Kenapa? Hati sibuk mengingati kekasih. Ini cinta di antara makhluk dengan makhluk. Pun sudah lupa diri sendiri, apatah lagi cinta makhluk yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita untuk mencintai Khaliq Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Cinta kita ini adalah hasil daripada kecintaan Allah terhadap kita. Kalau Allah tak cinta kepada kita, Allah tak kurniakan mahabbah kasih sayang kepada jiwa kita, kita tidak mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat yang begitu cinta kepada Allah pun Allah ibaratkan yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka dulu, wa yuhibbuna, dan selepas itu sahabat ataupun para sahabat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kasih sayang cinta ini daripada Allah, sehingga kan sahabat lupa pada diri sendiri. Abu Bakar lupa nak tinggal harta kepada anak istrinya. Bila Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan pada anak dan istrimu? Taraktullaha wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini fana sudah dalam mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai perjuangan Islam. Sehingga kan bila Nabi nak pengorbanan daripada para sahabat, nak bantuan berupa harta, maka mereka membelanjakan seluruh hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka pada Allah. Jadi manusia yang lupa diri sendiri pun bukan dia lupa kerana ingat benda lain, kerana lupa kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan al-fana, ataupun lupa diri, ataupun lebuh diri, ataupun al-fana bizzat, ingat pada zat Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa pada diri sendiri. Jadi cahaya ini akan melimpah-limpah ke dalam batin manusia
yang Allah kurniakan, yang Allah campurkan hasil daripada kefahaman yang jelas tentang Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu juga, kana Allah wala syai'an ma'ahu. Allah ini sebelum kita ada, Allah ada tanpa adanya sesuatu. Wa huwal an kama huwa alaihi kan. Dan Allah sekarang juga wujud seperti mana wujud dia dulu, yang tidak ada sesuatu juga pada bersama kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah dulu sebelum dia cipta makhluk, adakah dia? Ada. Kerana Allah ini ada tanpa adanya permulaan. Ini tauhid. Setelah dia wujudkan makhluk, Allah adakah? Ada juga. Sayyidina Ali kata, wa huwal an kama huwa alaihi kan. Allah wujud sekarang ini sama dengan wujud dia sebelum ini. Jadi sebelum ini Allah wujud, ada ke kewujudan makhluk? Tidak ada. Jadi sekarang ini pun tidak ada juga lah. Ini berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali. Yang ada ini apa dia? Yang ada ini adalah hasil daripada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak ada, kita pun tak ada juga. Tapi mustahil Allah tidak ada. Allah ada dulu, kini dan selamanya Allah akan ada. Tapi kita dulu tidak ada, sekarang ada, kemudian seterus ini akan tidak ada lagi. Jadi ini kewujudan yang tidak hakiki. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru kalimatul labid. Kalimah yang paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah kalimah Labid. Labid ini seorang penyair zaman jahiliyah, dan setelah datangnya ajaran Islam, dia memeluk ajaran agama Islam. Dalam setengah cerita mengatakan bahawa umur dia dipanjang 100 tahun lebih. Ada kata sampai 145 tahun dia hidup. Maknanya dia hidup zaman jahiliyah, kemudian bila Nabi menyebarkan ajaran agama Islam, dia sempat memeluk agama Islam dan hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Dan dia bersyukur kerana Allah sempurnakan kehidupannya yang panjang dan sempat memakai pakaian Islam, dia kata. Maknanya sempat menganut agama Islam. Nama dia Labid bin Rabi'ah. Ini penyair. Jadi Nabi kata kalimah yang paling benar yang dikatakan oleh penyair ialah kata-kata Labid, ala kulla syai'in ma khalallahi batilu. Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu adalah batil, adalah binasa. Ini Nabi yang menyebut batil di situ maksudnya batil ataupun binasa. Tidak ada yang tidak binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di atas muka bumi, semua yang menjadi ciptaan bagi Allah Subhanahu wa taala ini, kewujudannya akan musnah, akan binasa. Jadi ini kata-kata yang dizahirkan oleh seorang penyair, dan Nabi kata inilah kalimah yang paling benar yang disebut oleh penyair. Dan Labid ini adalah salah seorang penyair yang syairnya digantung di dinding Ka'bah. Pernah dengar? Sab'ah al-mu'allaqat, 7 penyair yang syairnya digantung di dinding Ka'bah. Jadi sampai sekarang pun masih ada lagi syair-syair yang digantung di dinding. Sampai sekarang ada lah digantung di dinding Ka'bah. Di Masjid Nabawi ada. Di rumah Nabi SAW bahagian luar ada yang frame-nya masih lagi di dalam bentuk frame, kemudian ayatnya dicat dengan warna emas. Ada yang dicat dengan warna hijau semua, yang itu susah kita nak baca. Yang cat dengan warna emas pun bila syair tulis dalam bentuk khat, kita susah juga nak baca. Dulu masyarakat Arab jahiliyah dulu, mereka ada penyair yang hebat-hebat. Bila penyair yang hebat-hebat dia melontarkan syair yang hebat, maka syair dia mendapat pujian dan syair dia digantung di dinding Ka'bah. Ini semasa jahiliyah. Dan Labid bin Rabi'ah ini adalah salah seorang yang syairnya digantung di dinding Ka'bah juga. Selain daripada Umrul Qais, itu adalah penyair yang
yang hebat. Penyair jahiliyah yang hebat-hebat ni ada, kalau tak silap saya belajar dulu macam ada 3 tahap. Ya, 3 tahap. Tahap pertama orang kata kelas A lah. Yang kedua rendah sikit, yang ketiga rendah sikit. Jadi mereka ini syair mereka memang hebat. Jadi Labid ini adalah salah seorang daripada mereka. Dalam perjalanan seorang sufi untuk usul kepada Allah, mereka menjadikan penghulu sekalian yang wujud, iaitu imam sekalian yang bertakwa, iaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dan ketua kepada diri mereka. Ini habis cerita tentang fana. Saya cerita pula habis cerita tentang hasil jalan usul kepada Allah. Saya cerita pula dalam perjalanan orang sufi untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ikutan mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan saya sebut di sini? Sebab manusia tidak akan mencapai tahap fana kecuali melalui jalan yang dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mengikuti jalan lain, manusia tidak akan sampai ke destinasi, yaitu usul ataupun ma'rifah kepada Allah. Setelah Rasulullah kembali ke pangkuan ilahi, mereka tetap mengikut metod yang dibawa oleh baginda dan merujuk kepadanya. Mereka menjauhkan diri daripada penyembahan berhala dan batu-batu serta dari gelombang hidup yang membinasakan. Maknanya semasa Nabi hidup pun golongan-golongan ini mengikuti Nabi, Ashabus Suffah, dan setelah Nabi wafat pun para sahabat mengikut Nabi dan alim ulama mengambil ilmu daripada para tabi'in yang ambil ilmu daripada tabi'in yang diambil daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang berbunyi, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami utuskan kamu, syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan sebagai pembawa berita gembira. Nabi yang menjadi saksi bahawa manusia beriman ataupun tidak, manusia mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi ataupun tidak. Wa mubasyiran, dan sebagai pembawa berita gembira yang akan manusia perolehi hasil daripada beramal dengan ajaran Islam, iaitu mendapat syurga Allah. Wa nadhira, dan memberi peringatan tentang azab yang Allah sediakan kepada manusia yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'iyan ila Allah, dan sebagai penyeru kepada Allah. Nabi ini tugas dia menyeru kepada Allah. Sebab itu kita hari ini diajar supaya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyeru kepada diri sendiri. Mengajar agama daripada mana kelompok kita sekalipun, jangan kita mengajak manusia kepada diri kita, itu salah. Itu kita mempunyai kepentingan. Ajaklah manusia bukan kepada kelompok kita, bukan kepada persatuan kita, bukan kepada jemaah yang kita bimbing, tetapi ajak manusia kenal Allah. Bila manusia kenal Allah, manusia akan menjadi manusia yang baik. Secara otomatik manusia akan menolak ajaran-ajaran yang tidak baik ataupun kelompok-kelompok yang tidak baik ataupun sifat-sifat yang tidak baik. Sebab itulah di sini disebut wada'iyan ila Allah, dan sebagai penyeru pendakwah kepada Allah Subhanahu wa taala biizni, dengan izin Allah. Biizni, dengan izin Allah. Nabi ataupun Rasul membawa ajaran Islam biizni, dengan izinnya, izin daripada Allah. Siapa yang bagi izin Nabi membawa ajaran ini? Rasulullah bawa ajaran Islam, Allah Subhanahu wa taala yang bagi izin. Bagi golongan-golongan manusia yang belajar ilmu dengan guru-guru, siapa yang bagi izin untuk mereka menyebarkan fahaman agama ataupun untuk mengajar orang lain, biizni, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Izin daripada Allah ni datang daripada mana? Datang daripada keizinan daripada guru. Sebab alim ulama ini dia pewaris Nabi. Nabi dihantar para sahabat untuk mengajar Al-Quran. Kepada apa? Kepada penduduk Madinah, kepada penduduk Yaman,
sebagai gubernur. Itu adalah daripada keizinan Nabi SAW. Sahabat tidak akan pergi secara sendiri-sendiri untuk mengajar Al-Quran, untuk jadi gubernur ke mana-mana tempat, kecuali setelah diizinkan oleh Nabi SAW. Begitu juga anak murid yang belajar ilmu-ilmu agama, mereka tidak akan mengajar kecuali setelah mendapat pengiktirafan daripada gurunya. Layak kata layak. Maknanya wada'iyan ila Allah bi'idznih, dan menjadi pendakwa, menjadi dai, menjadi penyeru kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wasirajan mudhira, dan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan syirik, menerangi kegelapan jahiliyah dengan cahaya tauhid, dengan cahaya agama Islam. Mereka berjalan di belakang mengikuti baginda dalam semua keadaan, akhlak dan perbuatan. Dulu manusia ambil ajaran agama Islam dengan Nabi SAW. Mereka ambil ilmu, mereka ambil akidah, mereka ambil adab. Sekarang ini ramai manusia yang ambil akidah, ambil ilmu, terutamanya fiqh, tapi meninggalkan adab. Sedangkan adab itu diambil daripada guru, seperti mana ilmu diambil daripada seorang guru. Barulah kesempurnaan ilmu itu bergabung dalam 3 perkara, yaitu akidah, kemudian fiqh, kemudian akhlak. Barulah nampak kesempurnaan agama Islam. Kalau ambil daripada iman sahaja, iman ini pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagus. Kemudian ibadat kita bagus, sembahyang puasa kita bagus, tapi akhlak kita tidak bagus. Adakah pribadi seseorang itu akan menjadi seorang yang baik di sisi Allah? Tidak. Sebab mesti berkumpul di antara ketiga-tiga. Ulama dulu dia talaqi akidah, talaqi ilmu, dan juga talaqi adab. Dia mengambil 3 ilmu ini daripada guru. Sebab itu Nabi SAW pesan, dinuka dinuk, wahai Muhammad, agama kamu adalah agama kamu. Khudid dina 'anil ladzina istaqamu, ambillah agama daripada mereka yang istiqamah. Istiqamah dari segi akidahnya, dari segi amal ibadatnya, istiqamah dari segi perangainya. Ini baru manusia boleh kita tiru tingkah laku dia, amal ibadat dia. Khudhin 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudhu 'anil ladzina malu, dan jangan kamu ambil agama daripada manusia yang malu, cenderung ke arah benda-benda yang tidak baik, ke arah kebatilan, ke arah kesesatan. Ini adalah tidak elok bagi kita. Walaupun dalam masa yang sama juga kita menilai ilmu itu pada apa yang dikata, bukan kepada siapa yang berkata. Bahkan mungkin dalam masa yang sama orang kafir pun bila dia menyebut sesuatu yang boleh memberikan kita ilmu, kita boleh ambil ilmu daripada dia. Walaupun kita tak tengok dia itu siapa, dia kafir, kita kata tak boleh ambil ilmu. Tidak, dia kafir pun boleh kita ambil ilmu daripada dia. Dua-dua itu disarankan oleh Nabi SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, Allah perintahkan kepada Nabi supaya bagi tahu, sekiranya kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi merupakan syarat untuk manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sebut cinta kepada Allah dalam masa yang sama tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, itu adalah kecintaan yang bukan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang terputus. Sebab Allah sudah tentukan, sekiranya kamu semua mencintai Allah, fattabi'uni, cara untuk mencintai Allah ialah maka ikutilah aku. Nabi SAW bagi tahu melalui ayat Al-Quran. Allah bagi tahu, fattabi'uni,
maka hendaklah kamu mengikuti aku. Ikut siapa? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Hasilnya bila manusia ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasilnya yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kamu. Nak cinta Allah, nak sayang Allah, kena ikut putusan Allah. Ini adalah wakil Allah yang Allah putuskan supaya manusia tengok, manusia belajar, manusia ikut, manusia ambil pengajaran. Kalau tak ikut Nabi, tidak akan sampai kepada Allah ataupun tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun manusia yang sebut dia cinta kepada Allah tapi dia tak ikut Rasulullah, itu manusia sebenarnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu semua. Bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Bila Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Allah akan ampunkan dosa kita. Buat sesuatu bagi Allah sayang dulu. Sebab itu bagi ahlilah, dia mencari kasih dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bila dia dapat kasih dan cinta Allah melalui mengikut Rasulullah, maka segala dosanya insya-Allah Allah akan gugurkan daripada diri dia. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Ikut Nabi, Allah akan sayang, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan melalui jalan yang lurus yang digariskan oleh baginda tanpa menyeleweng dari landasan kebenaran. Mereka mendengar panggilan wahyu, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan. As-subul jamak kepada sabil. Sabil satu jalan, subul banyak jalan. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala suruh ikut, Allah tak sebut sabil di sini, Allah sebut sirat. Sirat jalan. Sama juga, sirat jalan juga. Tapi Allah sebut sirati mustaqiman. Sebab itu kita sentiasa doa di dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa jalan yang lurus? Uraiannya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa pula? Dijelaskan oleh ulama tafsir, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, dan di kalangan para siddiqin, wasyuhada, dan di kalangan golongan-golongan syuhada yang mati syahid, was-salihin, dan di kalangan jalan orang-orang yang soleh. Inilah golongan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Jadi ikut jalan-jalan mereka. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan selain daripada jalan yang lurus. Highway ada, jangan ikut jalan kampung. Fatafarraqa bikum an sabilih, dan maka menyebabkan kamu bercerai-berai daripada jalan Allah. Hasil daripada ikut subul, fatafarraqa bikum, maka kamu akan bercerai-berai an sabilih, daripada jalannya. Jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama diibaratkan sebagai sirat, yang kedua diibaratkan sebagai sabil, sama saja. Sirati mustaqiman, fatafarraqa bikum an sabilih, dia akan mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut golongan
golongan-golongan yang melencong. Satu saja jalan yang betul, jalan Islam. Yang lain semuanya dikira sebagai jalan-jalan. Yang ini menyebabkan manusia bercerai-berai. Ayat yang seterusnya menyebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, untuk menyembah. Ni baris di bawah, untuk menyembah aku. Illa liya'buduni, untuk menyembah aku. Kata Ibnu Abbas, illa liya'rifuni, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali liya'buduni ay liya'rifuni, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maksud menyembah aku itu adalah untuk mengenal aku ataupun untuk ma'rifah terhadap aku. Illa liya'rifuni, ini tafsir daripada Ibnu Abbas. Dunia dengan segala perhiasannya tidak mampu menipu daya mereka bila manusia sudah makrifah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala rintangan tidak mungkin menghentikan perjalanan. Walaupun manusia nampak benda-benda yang hebat, karamah yang besar yang Allah kurniakan kepada ahli suluk untuk usul kepada Allah, jadi itu semua tidak mengganggu mereka untuk mereka terhenti di tengah-tengah perjalanan. Mereka mendengar deringan hakikat di sebalik tabir ghaib. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu semua mengira bahawa sesungguhnya kami menjadikan kamu, menciptakan kamu abathan, secara sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya ataupun bahawa kamu semua tidak akan dikembalikan kepada kami. Adakah manusia menyangka begitu? Allah buat kita ni sia-sia saja, lepas tak ada, kemudian bila ada lepas ni mati, tak ke mana, di situ saja habis dimakan ulat. Tidak. Apakah manusia menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan untuk bertemu dengan Allah? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadikan kita sia-sia, dan Allah tidak jadikan kita satu hari nanti tidak kembali kepada Allah, bahkan kita akan kembali berjumpa dengan pencipta. Maka sekiranya kita tidak makrifah, tak kenal Allah, maka kita akan ditanya, kenapa kamu tidak mengenal aku? Tuhan yang mencipta kita pun kita tak kenal. Ini betul manusia yang dicipta. Kalau tak kenal manusia, macam mana nak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mereka teruja ingin bertemu dengan Tuhan yang kepadanya mereka akan kembali. Mereka berusaha dan berjihad bersungguh-sungguh dalam sair menuju ilahi, sehingga sampai kepada Tuhan dalam keadaan sejahtera. Inilah tuntutan agama, kembali menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang selamat sejahtera daripada syirik, daripada kufur, daripada riddah, daripada khurafat, daripada sifat-sifat mazmumah, dan menghiasinya dengan tauhid, mensyukuri Allah dengan tafrid, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihiasi dengan segala sifat-sifat yang mahmudah. Di sini kami jelaskan sebahagian daripada maqamat yang dilalui oleh ahli suluk dalam sair mereka menuju ilahi. Maqam pertama ialah maqam taubat. Sesiapa yang tidak bertaubat, nescaya tiada sair baginya. Maqam pertama untuk manusia berjalan menuju Allah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menyebut man la taubata lahu la sayra lahu. Sesiapa yang tidak bertaubat, tidak ada perjalanan suluk baginya. Seolah-olah dia nak makrifah tapi tidak berjalan pun. Nak bermusafir tidak menggunakan langkah pun. Sebab langkah pertama adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah garisan permulaan seorang salik dalam sair menuju Rabbul Izzah. Langkah pertama untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, taubat. Muka surat sebelah baru taubat. Baru nak berjalan rupa-rupanya. Dalam 2 tahun 3 tahun belajar, rupa-rupanya baru nak melangkah. Langkah satu. Sebelum ini apa dia? Berangkat kali kita kan, mengesok macam bayi. Lama sudah bayi hidup, tapi pernah berjalan? Tak pernah berjalan. Dikendong baru.
dibimbing. Rupa-rupanya nak habis dah buku kita, baru nak masuk langkah pertama. Kita ingat kita fana sudah. Usul sudah. Inilah agama. Ya, kita belajar banyak pun banyak lagi benda yang kita tak tahu. Bermula untuk kita ma'rifah kepada Allah mesti bermula dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah minggu depan kita baca tajuk taubat. Inilah baru bermulanya sifat-sifat yang perlu ada pada manusia. Aku lupa ulama. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.